Selamat tengah hari, selamat petang. Saya sekali lagi bersama di dalam channel ini pastinya The Twins TV, channel yang penuh dengan info-info terkini. Saya bersama dengan Encik Digadong Masrun, Ketua Armada untuk PITAS. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Tuan. Okey, so sebentar lagi kita akan ada satu berita yang sangat besar untuk PITAS. Tapi sebelum itu saya akan interview dulu Encik Digadong Masrun, Ketua Armada PITAS. Baik, saya ada soalan untuk Encik Digadong. Boleh tanya kan? Okey, soalan saya yang pertama pastinya tentang politik di negara Malaysia, negeri Sabah dan seterusnya di PITAS. Okey, soalan saya yang pertama, apa pendapat Tuan untuk keadaan politik di Malaysia sekarang ini? Terima kasih Tuan Rickson, YouTuber yang tidak asing lagi, dan saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana keadaan politik di negara inilah, khususnya kerajaan yang sudah terbentuk Perikatan Nasional ini. Sebenarnya apa yang saya lihat sebagai anak muda, penerimaan kerajaan Perikatan Nasional ini telah diterima ramai masyarakat, khususnya negara Malaysia ini, dengan kepimpinan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kejayaan-kejayaan yang telah dicapai, dan seterusnya telah menambat hati rakyat dengan pelbagai package rancangan ekonomi dan pengawalan COVID-19 yang telah pun beliau laksanakan demi kesejahteraan negara. Begitu juga dengan kestabilan politik negara ini. Terima kasih untuk jawapan yang sangat bagus. Memang betul, kerajaan sekarang ini di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memang sangat stabil dan sebenarnya sangat membawa faedah dan manfaat kepada rakyat jelata. Okey, kita tanya lagi satu soalan kepada Ketua Armada PITAS ini. Bagaimana pendapat kamu tentang penerimaan armada untuk secara umumnya di seluruh negeri Sabah? Secara umumnya penerimaan bersatu, khususnya golongan Angkatan Anak Muda Bersatu Malaysia di negeri Sabah mendapat sambutan yang baik dan penambahan keahlian semakin bertambah hari demi hari. Ini karena golongan anak muda telah membuat satu keputusan di mana mengubah perubahan landscape politik negara dan menghargai perlembagaan yang ada dalam parti, memberi ruang kepada anak muda dalam politik dan tempat kedudukan di mana mereka boleh belajar dan meneraju kepimpinan di peringkat akar umbi dan mengumpul seramai mana golongan anak muda dalam tempat dalam politik untuk kepimpinan, pelapis kepimpinan akan datang. Terima kasih. Memang ternyata benar bahawa bersatu memang semakin dekat di hati anak-anak muda terutamanya di Sabah. Bagaimana pula dengan penerimaan armada untuk di daerah PITAS di mana Tuan menjadi ketua kepada armada PITAS ini? Apa yang saya lihat, golongan anak muda ini ingin didekati. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat daripada senario politik masa kini, golongan anak muda sudah ramai dalam menceburi ataupun terbuka pemikiran dalam bidang soal politik. Oleh itu, anak-anak muda ini lebih kepada inginkan sesuatu yang baru. Sebagaimana yang kita tahu, pengundi golongan belia merupakan pengundi yang besar, khususnya di negara ini, golongan 18 ke 40, dan golongan-golongan ini harus kita dekati dan beri tempat dan ruang agar mereka ada peranan yang mereka rasa lebih dihargai dalam landscape politik daerah ini. Dan secara peribadi, suara-suara dan pandangan daripada golongan anak muda harus diambil kira. Begitu juga dengan kedudukan soal parti dan calon. Golongan anak muda ini inginkan sesuatu yang baru dan perubahan yang mampan nampak di
soal landscape pembangunan, kemajuan dan kepimpinan. Oleh itu anak muda semakin ramai apabila leader-leader belia berada dalam parti tersebut, semakin ramai belia akan bersama dengan kepimpinan-kepimpinan belia dalam satu-satu parti. Terima kasih. Okey, memandangkan kita sudah cakap tentang daerah Pitas, bagaimana sekiranya ada anak-anak muda yang sebenarnya mungkin tidak tahu bagaimana untuk mendaftar, bagaimana untuk mendapatkan maklumat tentang armada terutamanya dan secara umumnya untuk Parti Bersatu. Adakah tempat untuk didatangi ataupun orang yang boleh dihubungi? Setakat ini kita telah mengumpul seramai 200 lebih daripada golongan pendaftar baru golongan belia khususnya di daerah Pitas ini. Bagi mereka yang berminat, lebih ramai yang berminat yang ada di luar sana untuk mendaftar ahli dalam PPBM Bersatu Malaysia, khususnya golongan armada, bolehlah berhubung dengan ketua-ketua PDM masing-masing untuk bertanyakan soal macam mana mendaftar. Dan kita juga ada pejabat parlimen di Kampung Indah untuk sebarang urusan yang melibatkan pendaftaran ahli. Dan selain daripada itu, golongan-golongan yang masih belum mendaftar ahli bolehlah mendaftar ahli secara online di laman web PPBM Bersatu Malaysia. Okey, jadi senang sekali sebenarnya untuk menjadi ahli kepada Bersatu dan juga armada ini. Boleh datang ke Kampung Indah di pejabat yang kami berdiri duduk sekarang ini adalah pejabat Bersatu di Pitas. Besar, tempatnya cantik sekali. Jadi kalau perlu apa-apa terus datang ke sini, pasti ada orang yang membantu, betul kan? Ya. Okey, so soalan saya yang seterusnya ini secara umum tapi sangat penting, okey? So soalan saya, baru-baru ini Perikatan Nasional melalui Muafakat Nasional juga bersetuju melalui Zahid Hamidi dan juga daripada Abdul Hadiawang sekali menyatakan persetujuan mereka untuk mencalonkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 untuk PRU ke-15 yang akan datang. Tidak tahu bila, tapi kita tunggu saja. Apa pendapat kamu tentang pencalonan beliau sekali lagi? Pendapat saya, kenyataan daripada Ketua Kepimpinan UMNO dan Ketua Kepimpinan PAS khususnya Muafakat Nasional merupakan satu persetujuan yang begitu sangat baik untuk semua, khususnya seluruh rakyat negara ini. Kita melihat dengan latar belakang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kejayaan-kejayaan yang telah kita capai, sudah semestinya kita memerlukan ketua kerajaan dan kepimpinan sebegini untuk menerajui Malaysia di mata dunia dan khususnya negara yang membangun dalam bersaing ekonomi global. Dan pendekatan Tan Sri Muhyiddin Yassin baik untuk seluruh rakyat yang ada, dan sifat kesederhanaan yang ada pada beliau merupakan menjadi satu aset yang penting untuk menambat hati rakyat. Jadi soal menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM ke-9 pada PRU akan datang merupakan satu keputusan yang betul, dan kita memerlukan kekuatan daripada parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional ini agar lebih kukuh dan lebih kuat, agar kerajaan yang ada pada hari ini lebih kekal dan terus memerintah. Ya. Sangat-sangat bernas. Itulah jawapan yang sangat bernas. Memang hebat. Patut pun dia menjadi ketua armada Pitas. Hebat. Memang hebat. Okey, so seterusnya dalam Perikatan Nasional pada ketika ini kita melihat sebagai satu perikatan ataupun satu gabungan politik yang memang sangat kuat. So, apakah pandangan kamu pula tentang Perikatan Nasional? Adakah dia akan menjadi semakin kuat ataupun kita akan menghadapi banyak cabaran tetapi semakin kuat? Apa pandangan kamu pula tentang Perikatan Nasional? Pandangan saya
pada kerajaan yang wujud hari ini, Perikatan Nasional, sebenarnya kerajaan ini merupakan kerajaan impian rakyat. Ya. Sebenarnya kita telah merasa pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, dan kita sudah sedia maklum bagaimana kita rasa sebagai rakyat dan khususnya golongan-golongan anak muda. Jadi Perikatan Nasional ini merupakan satu pilihan yang tepat, dan kita mengharapkan agar kekuatan itu terus kukuh, dan kita akan terus mencari jalan usaha untuk memperkuatkan lagi kedudukan kepimpinan barisan kabinet dan tempat parti-parti yang ada dalam komponen agar terus bersatu di bawah panji Perikatan Nasional untuk terus marah ke hadapan dan kerajaan prihatin rakyat. Oke, memang saya sangat tertarik dengan ada dua patah perkataan saja, yaitu kerajaan impian. Betul sekali, saya setuju dengan ini. Inilah sebenarnya kerajaan impian yang sudah ditunggu lama oleh rakyat, tapi sekarang menjadi kenyataan. Kita bersyukur kerana ada kepimpinan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Perikatan Nasional. Kita doakan semoga Perikatan Nasional akan terus kukuh despite of all obstacle, banyak sekali cabaran, tapi kita pasti Perikatan Nasional akan melalui semua itu dengan baik ya. Oke, so harapan kamu untuk armada di Pitas dan terutamanya untuk golongan muda yang ada di Pitas, apakah harapan kamu untuk armada di Pitas ini? Harapan saya kepada golongan-golongan muda, khususnya belia dan beliawanis di daerah Pitas ini, agar dapat bersama-sama dalam tempat parti bersatu, agar kepimpinan anak muda kita dapat ketengahkan. Ya. Kita bersyukur secara pribadi yang ada dalam parti PPBM ini merupakan satu titik tolak dalam permulaan dalam mencuburi bidang politik, khususnya golongan anak muda. Jadi di bawah kepimpinan Ketua Bahagian PPBM P167 Kudat, YB Datuk Abdul Rahim Bakri, saya sebagai armada di bawah kepimpinan beliau bersyukur dengan peluang dan ruang yang YB Datuk MP kita beri, dan bagaimana dia memberi pandangan soal mendekati golongan-golongan anak muda ini agar tidak tercicir dan terabai, khususnya anak muda sebagai pelapis kepimpinan akan datang. Jadi saranan saya, kita anak muda, kita perlu mengambil tempat lah. Sudah sampai masanya kita mengambil tempat dan ruang dalam politik, karena satu masa jangan sampai ia diisi oleh orang asing. Karena apabila kita tidak mengambil tempat dalam politik, sudah pasti dasar politik negara akan datang ditentukan oleh orang lain. Sangat hebat. Inilah tengah hari yang hebat di hidup saya. Dapat beberapa ketua armada bukan senang. Dia juga orang yang sibuk. Oke, so apakah harapan kamu untuk kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk daerah Pitas pula? Harapan saya agar kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin terus konsisten lah. Sebab kepimpinan beliau yang menyeluruh secara holistik, tidak ada yang terabai daripada peringkat pelbagai lapisan masyarakat sekalipun, tidak ada yang tercicir, dan kesamarataan daripada beliau itu adalah tunjang kepada kekuatan kepimpinan dan sokongan Tan Sri Muhyiddin akan datang lagi. Ya, oke. So secara umumnya sebenarnya setelah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Perikatan Nasional menjadi kerajaan di Malaysia, kami di daerah Pitas sudah melihat banyak perubahan yang mulai berlaku. Yang dulunya terbantut, yang dulunya tersekat, sekarang ini sudah mulai dimulakan sekali lagi. Oke, terima kasih kepada Ketua Armada Pitas, Encik Digadong Masrun, kerana ada masa saya interview dia. Selepas ini nantikan perkara besar bakal berlaku di Sabah dan juga di Pitas. Naik bulu rumah saya, kamu tunggu, kita akan gegar Sabah. Oke, bye-bye.